أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mulianya pengorbananmu, kebaikan ranjau seru. Mulianya pengorbananmu, kebaikan ranjau seru. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bertemu kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau tuan-tuan dengarkan tadi, nasyid yang disampaikan oleh Ustaz Husaini menjelaskan, menceritakan kepada kita, mengimbau tentang perjuangan Rasulullah. Perjuangan yang sangat-sangat susah sehingga menyebabkan baginda Rasulullah SAW sendiri terluka. Bahkan sekiranya tuan-tuan perhatikan, bermulanya jihad iaitu Rasulullah pergi berperang dalam usianya yang telah lanjut iaitu 53 tahun. Tetapi baginda masih lagi tabah 53 tahun. Kalau kita tengok usia sekarang, usia manusia yang mungkin dah mungkin semakin slow sikit dia punya usaha, tetapi baginda masih meneruskan perjuangan memartabatkan Islam. Mari sama-sama tuan-tuan puan-puan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana atas perjuangan baginda menegakkan Islam, akhirnya kita hari ini boleh sampai dan menerima Islam dan dilahirkan dalam keadaan Islam. Baik, seperti biasa bersama dengan saya, pasangan saya pada hari ini. Pasangan boleh Pasangan boleh. Pasangan boleh, bukan tetamu. Jangan leleh pasangan tu, jangan lain lah. Okey, baik. Pasangan saya pada hari ini, Ustaz Husaini, apa khabar Ustaz Sihat Husaini? doktor sihat ke? Alhamdulillah. Serba hitam doktor, masya-Allah. Ini orang kata hitam itu menawan. Masya-Allah. Okey, baik. Seperti biasa, kalau sebelum ini kita telah bincangkan mengenai tentang amalan-amalan sunat. Kita dah baca semalam tentang amalan sunat yang akan menampung amalan fardu kita. Maka pada hari ini kita akan baca satu ayat mengenai tentang amalan fardu. Apakah amalan fardu tersebut? Mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan bersemangat lagi insya-Allah untuk kita sama-sama menonton My Hadis Time, dan insya-Allah ini kita akan tengok muka surat 28 Suratul Baqarah, ayat yang agak famous juga, ayat 183. Sama-sama kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, bacaan ayat yang walaupun dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi adalah satu ayat yang kelihatannya agak ringkas, tetapi dia membawa satu mesej yang besar, iaitu dia membawa tentang kefarduan puasa, sehingga Allah Ta'ala kata kutiba. Kutiba ni maknanya difardukan ke atas kamu, dan objektifnya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka dalam perbincangan kita mengenai hadis yang berkaitan tentang kefarduan puasa hari ini, kita akan bacakan satu hadis tentang ganjaran orang yang berpuasa. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Mari sama-sama kita perhatikan tuan-tuan. An Sahal radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan
yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadan. Maksudnya daripada Sahal radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesungguhnya di syurga itu terdapat sebuah pintu yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Tiada sesiapa pun memasukinya selain mereka. Dikatakan kepada mereka, di manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka pun berdiri. Tiada sesiapa yang masuk melalui pintu itu melainkan mereka, iaitu orang yang berpuasa. Apabila mereka telah masuk, pintu itu ditutup dan tiada sesiapa pun yang memasukinya lagi. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana hadis ni secara jelas menceritakan tentang kelebihan orang yang berpuasa itu. Perhatikan Ustaz Husaini, kalau dalam Quran Allah Taala menceritakan tentang kefarduan puasa, dalam hadis Allah Taala ada Rasulullah menceritakan pula tentang kelebihan orang yang berpuasa ni. Di hari akhirat kelak ada satu pintu khas, yang mana semua yang berpuasa, termasuklah kita semua, Ustaz Husaini semua, ada satu pintu yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Apakah maksud Ar-Rayyan ini? Kenapakah Allah Taala menyeru mereka dengan pintu-pintu tersebut? Tentang perkara ini kita akan masuk secara terperinci perbincangannya tentang maksud Ar-Rayyan. Tetapi secara umumnya, kalau tuan-tuan perhatikan bagaimana hadis ini menggambarkan tentang keistimewaan orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Taala sendiri bagi tahu, Allah Taala kata wa ana ajzi bih. Orang yang berpuasa ni aku sendiri yang akan beri ganjaran kepadanya. Perbincangan dengan lebih terperinci mengenai hadis ni kita akan masuk selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai hadis puasa. Kalau ayat Quran menjelaskan tentang kefarduan berpuasa, dalam hadis Rasulullah jelaskan kelebihan berpuasa, iaitu mereka akan dikurniakan satu pintu khas di syurga nanti, iaitu namanya pintu Ar-Rayyan. Baik, sebelum kita meneliti lebih lanjut mengenai hadis tersebut, mari sama-sama kita perhatikan siapakah perawi yang meriwayatkan hadis ni tadi. Ustaz Husaini perasan tak siapa nama perawi tadi? Baik, daripada yang doktor sebutkan tadi, nama perawi tadi adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Sahal. Yang merupakan anak muda yang ketika mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 15 tahun. Maknanya masih muda lagi, doktor. Betul. Tetapi mana katanya hadis yang diriwayatkan pun tidak banyaklah. Betul. Ya, kalau tengok Sahal ni mungkin ada yang lain-lainnya, doktor. Betul. Baik, mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan siapakah perawi kita pada hari ini dalam slide yang kita sediakan. Nama beliau adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yang mana beliau berusia 15 tahun ketika Rasulullah wafat, maknanya sangat muda ketika Rasulullah meninggal. Yang keduanya sahabat yang terakhir meninggal di Madinah ya. Dan yang ketiganya nama asalnya adalah Hazan ni maksudnya sedih. Lalu Rasulullah ubah namanya kepada Sahal ni maksudnya senang. Menarik ni Ustaz Husaini perbincangan mengenai ubah nama ni. Sebenarnya kalau Ustaz Husaini perasan, sebelum ni kita dah bincang dah. Ada seorang lagi sahabat yang Rasulullah ubah nama dia sebelum ni. Siapa dia tu? Tak silap saya Abu Hurairah. Betul lah. Maknanya hebat Ustaz Husaini masih lagi ingat perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya Rasulullah ada beberapa sahabat yang Rasulullah ubah nama dia. Salah satunya termasuklah Sahal ni tadi, namanya Hazan.
Rasulullah ubah kepada Sahal. Hazan maksudnya sedih, Rasulullah ubah kepada Sahal maksudnya senang. Tak naklah bersedih, nak bersenang, senang macam tu. Kemudian yang kedua yang kita pernah bincangkan juga sebelum ni iaitu Abu Hurairah sendiri. Sebenarnya nama Abu Hurairah adalah Abdus Syams, iaitu hamba kepada matahari. Lalu Rasulullah kata tak sesuai nama ni, maka Rasulullah ubah kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Nama dia sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar, tapi kita panggil sebagai Abu Hurairah. Bererti sebenarnya tuan-tuan, kalau nama yang diberikan oleh seseorang kepada kita tidak baik maknanya, maka boleh kita ubah sebenarnya nama tersebut kerana Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Baik, jadi perbincangan mengenai perawi yang kita bincangkan pada hari ini. Masuk kepada hadis yang kita bacakan tu tadi, iaitu tentang pintu syurga bagi orang yang berpuasa. Puasa ni sebenarnya memang amalan yang sangat istimewa sehingga Allah Ta'ala sediakan kepada kita satu pintu yang dinamakan sebagai Rayyan. Satu pintu yang dinamakan sebagai Rayyan, yang sebelum tu suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan, sebenarnya dalam syurga ni akan ada banyak pintu. Perkara ni sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd, yang mana Allah Ta'ala kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Iaitu Allah Ta'ala menceritakan daripada surah Ar-Ra'd ni, menggambarkan bahawa mereka akan masuk ataupun golongan yang beriman ni akan masuk ke dalam pintu-pintu syurga mereka, iaitu menggambarkan kepada kita bahawa sebenarnya pintu syurga ni ada banyak. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar Saidina Abu Hurairah, mana banyak sebut tentang Saidina Abu Hurairah, sebenarnya Saidina Abu Bakar. Saya nak sebut tentang Saidina Abu Bakar. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Saidina Abu Bakar untuk dijemput kepada semua pintu, kerana kelebihan dia mengamalkan semua amalan sunat yang menyebabkan semua pintu-pintu yang khas untuk mereka ni memanggil dia. Pintu daripada tentang Quran, pintu solat, pintu puasa, maknanya semua memanggil Abu Bakar, kerana Abu Bakar ni orang yang sangat konsisten dan bersungguh dalam setiap amalan sunat tu tadi. Maknanya istimewanya Saidina Abu Bakar. Yang kalau kita konsisten amalkan puasa kita, beramal dengan amalan puasa kita, maka kita akan dipanggil ke dalam pintu Ar-Rayyan. Apakah maksud Ar-Rayyan ni? Macam saya tanyakan tu tadi, Ustaz Husaini tahu apa maksud Ar-Rayyan ni tadi? Ar-Rayyan ni dia, saya tahu saya lah, dia pintu-pintu syurga. Betul. Dia macam dalam kalau makam syurga ni dia ada syurga Firdaus. Betul. Tingkatan-tingkatan dia. Tapi kalau Rayyan ni memang nama pintu syurga. Ar-Rayyan ni menurut Al-Imam Zarkashi ambil daripada perkataan Ray. Ray ni maksudnya adalah yang tidak haus. Maknanya Rayyan ni pintu yang kalau dimasuki tidak haus, ataupun sebenarnya gambaran orang yang berpuasa. Bila puasa ni sebenarnya kita lebih pada haus, betul tak? Maksudnya kita tak nak sangat makan tu, tapi kita terasa haus sangat, nak minum je. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga nanti kamu akan diberikan pintu yang mana pintu ni tidak akan haus buat orang yang berpuasa, menggambarkan tentang kelebihan mereka yang berpuasa ni tadi. Kemudian juga sebab itulah dinamakan sebagai Ar-Rayyan, kerana kelebihan orang yang berpuasa Allah Ta'ala berikan dia pintu khas buat mereka. Macam tu juga kalau kita perhatikan dalam hadis tadi, Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan ni, maknanya kalau pintu tu dah dimasuki oleh golongan ni, dia akan ditutup. Maknanya orang lain dah tak boleh nak masuk pintu tu dah. Maknanya dia khas untuk orang yang berpuasa. Untuk yang berpuasa. Istimewanya Ustaz Husaini puasa hari ni, mudah-mudahan diterima Allah dan kita dikurniakan ke pintu Ar-Rayyan, pintu yang khas buat orang yang berpuasa. Selain daripada pintu Ar-Rayyan ni, dalam sebuah hadis yang lain juga menceritakan tentang bukan sahaja pintu ni dikhaskan buat orang yang berpuasa, bahkan Allah Ta'ala sendiri yang memberikan ganjaran khas buat orang yang berpuasa. Perbincangan selanjutnya kita akan sambung selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai hadis Ar-Rayyan, iaitu hadis pintu yang khas buat orang yang berpuasa. Kalau tuan-tuan perhatikan juga bagaimana para sahabat bila mendengar tentang kelebihan orang yang berpuasa ini, kita boleh dapati mereka bersungguh untuk berpuasa. Betul. Kalau Ustaz Husaini pernah dengar seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah.
Abdullah bin Rawahah ni adalah seorang sahabat yang diriwayatkan kalau tak silap saya oleh Saidina Abu Darda, yang mana kalau mereka maknanya para sahabat pergi keluar bermusafir, mereka semua berada dalam keadaan yang tidak berpuasa melainkan 2 orang sahaja yang dia dapati berpuasa, iaitu kadang-kadang Rasulullah dan juga Saidina Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni diceritakan dalam satu perjalanan yang sangat panas, sehingga kan sebahagian sahabat mula meletakkan tangan di atas kepala mereka, maknanya di syiddati har, digambarkan dalam hadis kerana terlalu panas. Bayangkan tuan-tuan di padang pasir di negara Arab sangat panas, tetapi dia mendapati Saidina Abdullah bin Rawahah masih lagi berpuasa. Bayangkan maknanya kesungguhan para sahabat menunaikan puasa, tidak kira sama ada puasa sunat ataupun puasa yang wajib, maka mereka akan konsisten dengan amalan ini. Mudah-mudahan mereka akan dapat pahala dan memasuki ke dalam pintu Ar-Rayyan. Doktor, saya nak tanya sedikit. Ya, boleh. Kalau kita dah berlaku keadaan sebegitu kan, kita setelah tanpa panas yang sangat, bolehkah seseorang itu ataupun meletakkan, mungkin membasahkan bibir ke? Yalah, mungkin ada itu kan, betul faham kan? Baik. Yang ni adalah mengenai tentang hukum mereka yang membasahkan rambut ataupun mandi berlebihan setelah lebih daripada tempoh waktu yang tertentu. Sebahagian ulama meletakkan ianya sebagai makruh kerana bimbang perkara-perkara tersebut akan menyebabkan atau membuka kepada meletakkan air itu tadi menyebabkan batal dan sebagainya. Tetapi yang saya perhatikan di sini bagaimana Rasulullah menegaskan tentang kalau boleh kita bertahan dengan sepenuhnya. Mana kita perhatikan kalau kita boleh bertahan, kita boleh bertahan. Yang saya bimbang hari ini Ustaz Husaini, walaupun kita dah bacakan hadis tentang galakan berpuasa, ayat Quran tentang puasa, tapi masih lagi ada restoran gelap ni. Macam mana Ustaz Husaini? Sebenarnya apa masalah kejadian yang seperti ini sebenarnya? Kalau kita melihat dari segi dia boleh berkata, kita katakan ada 2 sebenarnya. Tadi 2 juga. Dan satu ni adalah moral kemanusiaan itu sendiri, dan satu lagi adalah moral kepada Sang Pencipta. Makna kita kata moral kemanusiaan, bila kita mengatakan yang puasa itu wajib, maknanya di dalam hatinya kita dah tahu dah, ya, kalau aku buat sebegini, apa orang akan cakap. Dan sebenarnya kalau kantor itu yang masalah, doktor. Nak sekarang ni ada geng plastik hitam kan? Plastik hitam ya. Doktor pakai baju hitam ni. Dan yang keduanya adalah moral kepada Yang Pencipta. Bagaimana kita nak berbuka puasa, kita tak berpuasa, sedangkan Yang Mencipta kita pandang kepada kita, tengok apa yang kita buat, doktor. Itu yang segan. Dan anak-anak muda sekarang ni banyak sekarang, doktor, berlaku kata tak puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan dia jauhkanlah daripada kita semua, insya-Allah. Maknanya ada baiknya juga satu masa dahulu kerajaan tidak membenarkan restoran ni buka awal pagi ke sebelum tengah hari. Kan sebelum tengah hari dah penuh pula. Betul. Kadang-kadang dia ada pintu rahsia. Ustaz ni tahu Tak tahulah, tapi ada pengalaman. Okey, baik. Yang tu Ustaz ni bergurau saja tuan-tuan puan-puan. Saya nak ceritakan bagaimana sebenarnya isu ni berlaku. Walaupun Allah Taala dah fardukan ke atas umat Islam berpuasa, maknanya Allah Taala dah berikan kelebihan tentang berpuasa. Rasulullah menekankan tentang kelebihan puasa. Kita dah tunjukkan para sahabat bersungguh ketika berpuasa. Ada yang syahid ketika perang dalam keadaan dia berpuasa, kalau tuan-tuan baca dalam sirah. Tetapi kita heran hari ini, maknanya manusia masih lagi memandang ringan ataupun tak meneruskan kefarduan yang telah difardukan kepada mereka. Baik, seperti biasa di penghujung pengajian hadis kita pada hari ini, kita akan baca resolusi yang kita pelajari daripada hadis ini. Mari sama-sama kita perhatikan tuan-tuan. Dalam slide kita yang pertama, kita hendaklah menanam azam untuk menjadikan puasa sebagai amalan khusus buat diri kita. Yang kedua, kita hendaklah mendidik masyarakat tentang kemuliaan orang yang berpuasa. Dan yang ketiganya, kita boleh mengubah ataupun memberikan nama anak dengan panggilan yang baik. Ini penting juga. Mudah-mudahan dia menjadi doa supaya anak kita membesar dalam keadaan yang baik. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya seperti biasa menyeru kepada tuan-tuan agar mari kita bersama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan kita gunakan untuk memperkasa, merancakkan pengajian Al-Quran dan hadis kita dalam pengajian-pengajian yang akan datang, insya-Allah.
Mari sama-sama tuan-tuan kita angkat tangan berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita dalam golongan yang berjaya sampai ke pintu Ar-Rayyan nanti, insya-Allah. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita menadah tangan, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan kita daripada segala mara bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami golongan orang-orang yang berpuasa, ya Allah, golongan orang yang menjadi golongan orang-orang yang menjadi ahli Ar-Rayyan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, jangan Engkau jadikan kami golongan yang kufur terhadap nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang mempunyai tahap kesyukuran yang tinggi kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih, ya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.